akan menjadi juru acara anda kali ini di dalam taklimat nutrisi kesehatan. Tahniah kepada anda semua kerana memilih untuk bersama kami dalam taklimat kesehatan yang luar biasa ini. Perkongsian malam ini dari speaker amat sesuai untuk umat Islam kita kerana tidak lama lagi umat Islam kita akan menjalani bulan yang mulia, itu di bulan Ramadan. Okey, kekal sehat di bulan Ramadan, cantik bergaya di hari raya. Baju kebaya pilihan saya hujung-menghujung amalan kita. Okey, kat sini Jess bagi terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput Jess menjadi juru acara kali ini dan ingin mengambil peluang untuk berkongsi sedikit cerita perjalanan Jess dalam Herbalife selama 8 tahun. Okey, saya Jess dari Kelantan. Sekarang Jess berumur 54 tahun. Sebelum Herbalife, dari latar belakang seorang promotor di Billion Group, hampir 10 tahun. Disebabkan terlalu mengejar keuangan, kesihatan Jess tidak memuaskan. Okey, dijemput ke kelab juga disebabkan ingin tambah berat badan dan Jess masa itu terlalu kurus. Pembuangan Jess tidak lancar, muntah dan perut sentiasa kembung. Ikut cakap coach dan nasihat coach dan pengambilan nutrisi yang serius, Jess tambah 5 kg dan semua kesihatan Jess improve. Okey, hasil dari jemputan coach dari event ke event, Jess maupun kecil maupun besar, event yang Jess hadiri, Jess mula nampak peluang dalam Herbalife. Jess mula berfikir, kenapa tidak Jess dalam Herbalife? Boleh bantu Jess sihat, keluarga sihat dan boleh bantu masyarakat menjadi lebih sihat. Okey, bermula NC pertama Jess, tahun pertama belajar dan terus belajar. Jess sudah ada 6 NC di kelab NC sekarang di Kelantan. Okey, terima kasih coach, terima kasih nutrisi. Okey, dah tiba masa yang kita tunggu-tunggukan. Jess akan menjemput seorang speaker yang amat luar biasa pada malam ini. Beliau juga adalah bakal million team baru kita. Dan sekarang sudah menjadi full time dalam Herbalife. Dulu beliau adalah seorang kaki tangan kerajaan dan sekarang menjadi full time dalam jurulatih kesihatan nutrisi. Okey, kata beliau hanya turun 1 kg sahaja tetapi 65 kali. Luar biasa. Okey, mempersilakan speaker kita yang luar biasa kali ini, Ustaz Nur Azman Muhammad Nur. Mempersilakan Ustaz Nur Azman. Mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan min indillah barakatan thayyibah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Coach Jess yang menjadi MC kita pada malam ini, dan bertemu lagi kita lagi beberapa hari menjelang Ramadan, dan Ramadan kian hampir dari sehari ke sehari dirasakan semakin dekat kita dengan Ramadan. Dan kita doakan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita sebagai umat Islam dan bagi kita dalam kehidupan kita. Dan cuba anda tulis dekat ruang komen tu nanti, sama ada di YouTube ataupun di Facebook ataupun di ruang Zoom, ada komen, ada tulis ni tahun keberapa anda dengan tahun keberapa anda Ramadan bersama dengan nutrisi Herbalife. Mungkin ada yang belum lagi pernah, inilah Ramadan dia kali pertama, dan mungkin ada yang Ramadan kali kedua, mungkin ada yang Ramadan kali ketiga, 4, 5, dan mungkin dah ada yang dah 10, 15 tahun bersama kita. Boleh tuliskan di ruang komen supaya kita dapat tengok
ramainya rupanya di Malaysia ini yang pernah berpuasa bersama dengan Nutrisi Herbalife. Okey, jadi sebelum saya meneruskan bicara saya pada malam ini, ingin saya memperkenalkan diri saya dulu seperti yang telah diperkenalkan oleh Coach Jess tadi. Dan saya nama seperti yang tersebut, Nur Azman bin Mat Noh, merupakan seorang kaki tangan kerajaan, bekas kaki tangan kerajaan. Dulu kaki tangan kerajaan Kementerian Pendidikan. Sekarang kaki tangan kerajaan 3 daun. Kan? Kerajaan Nutrisi Herbalife. Okey. Dan ini gambar before saya. Gambar before saya dengan senyuman yang paling manis pada ketika itu. Bayangkan, tengok baju biru tu. Manis kan senyuman? Pada masa itu mungkin berbeza dengan senyuman yang baju oranye tu. Kerana masa itu sel-sel otak belum berhubung. Urat-urat senyum belum bersambung. Tapi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, masa tu hubungan dah dekat, baju biru badan masih besar, pinggang pun besar. Isteri pun besar, semua besar. Tapi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, dengan Nutrisi Herbalife telah berjaya menjadi platform kepada saya mengubah diri saya menjadi diri saya yang baru dan menjadi insan yang baru yang saya rasa sangat luar biasa, sangat highest energy every time. Kerana apa? Kerana hasil yang masuk, input yang masuk menghasilkan output saya pada hari ini. Jadi saya sentiasa energetic pada bila-bila masa. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, saya telah berjaya menurunkan 1 kilogram sebanyak 65 kali seperti yang telah disebutkan oleh sahabat saya Coach Jess tadi. Jadi anda nak turun berapa kilo? 1 kilo. Senang bukan? Senang ke senang? Kan? Jadi turun, ulang balik, the power of repetition. Untuk menjadi berjaya, kita ulang perkara yang sama berulang kali sehingga kita mahir. Dan setelah saya dapat kilo yang pertama, saya teruskan perjuangan untuk kilo yang kedua. Dapat kilo yang kedua, saya teruskan perjuangan untuk kilo yang ketiga, sehinggalah 65 kali. Anda juga boleh jika saya boleh. Baik. Itu gambar saya sebelum saya memulakan Nutrisi Herbalife. Itulah baju yang saya ada dan itulah seluar yang saya ada. Saya tak boleh pakai seluar yang berkancing atau yang menggunakan butang atau pin. Kerana apa? Saya tak boleh duduk. Kalau saya duduk, maka butang akan terpelanting kena orang depan. Jadi saya tak boleh pakai seluar yang berkancing, saya kena guna seluar yang bergetah. Bergetah. Dan juga susah nak cari pakaian, baju. Baju yang berbutang pun susah kerana bila duduk, butang itu akan menjadi ketat dan boleh terputus dan terpelanting ke depan. Jadi saya suka pakai t-shirt. Tapi oleh kerana sekolah, saya akan buat tempah pakaian yang besar dan pakaian saya standard. Itulah pakaian sekolah saya, bajunya memang keluar. Kan? Itu zaman dulu. Dan isteri saya sama juga kembang. Beratnya sebelum itu saya ingat 88 ke 90 kilogram dan beliau telah berjaya menurunkan 1 kilo sebanyak 25 kali. Jadi bayangkan total loss kami 65 dengan 25 menjadikan hampir 100 kilo. Ke 100 kilo lah kan? 90 kilo. Kan? Jadi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, semuanya bermula dengan Nutrisi Herbalife. Dan apabila kita sudah mendapat hasil, bila sudah mendapat hasil, kita menjadi viral. Saya menjadi viral apabila saya berkongsi makanan saya, gambar pinggan sihat saya, diet suku-suku separuh. Memang kita mengamalkan pinggan sihat yang disarankan oleh kerajaan, oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya berkongsi pinggan sihat saya selama 30 hari dalam grup DSS dan menjadi daya penarik kepada akhbar masa itu M-Star Online untuk menemu-duga saya. Dia interview, dia buat panggilan dan mencongkel cerita saya. Dan akhirnya cerita saya keluar di M-Star Online dan ramai wartawan-wartawan lain mengambil berita tersebut ditokok tambah dan menjadikan cerita lebih menarik. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya berbangga apabila saya menggunakan Nutrisi Herbalife dan saya mengamalkan kehidupan sihat, mengamalkan amalan pemakanan yang sihat dan juga amalan senaman yang baik, konsep 80, 20 dan 100% mindset dan ilmu, maka telah mendapat hasil dan
telah diviralkan, telah tersebar ke seluruh media elektronik yang ada, dan juga telah termasuk ke dalam akhbar-akhbar yang bukan Melayu, contohnya dalam sini China Press. Dan saya berbangga dengan gambar ini kerana pada masa itu saya nampak gambar ini pada paparan wall di kita punya General Manager, Mr. Steven. Kerana apa? Baju di tengah-tengah dada saya tu, tulisan di tengah-tengah dada tu, yang membuatkan saya berbangga sebagai warga Herbalife Nutrition, dan saya berbangga kerana saya menjadi ikon, menjadi idola, menjadi kebanggaan kepada penduduk Malaysia bahawa saya boleh, maka semua orang boleh. Dan ini sebahagian daripada paparan-paparan yang mereka petik. Di antara yang memviralkan saya ialah sirap limau, Cepedak Cheese, Rizal Hakimin, KKM sendiri, KKM Kementerian Kesihatan, dan juga M-Star Online dengan pelbagai jenis tajuk. Di semua media sosial, majalah keluarga, di YouTube channel apa saya pun tak ingat sebelum tu. Kemudian saya telah dipanggil untuk menjadi ikon Malaysia Cergas, rancangan Cergas dan Sihat TV2, menjadi salah satu daripada 12 ikon seluruh negara. Di seluruh negara ada rancangan khusus untuk saya. Jadi saya ada syuting untuk memenuhi sesi penggambaran tersebut beberapa hari, hampir seminggu lebih lah, untuk menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Dan saya berbangga menjadi rakyat Malaysia, menjadi ahli keluarga Herbalife Nutrition yang menjadi contoh kepada rakyat, kepada orang ramai, kepada masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi thank you Allah, thank you Herbalife. Next. Baik. Dan hasil kejayaan saya bukan hasil kejayaan saya seorang. Hasil kejayaan yang saya capai pada hari ini adalah hasil daripada tim. Hasil daripada tim. Cuba tulis dekat ruang komen. Hasil daripada tim. Tulis tim. Yes. Dan saya berterima kasih kepada tim saya, tim Tuition Kurus Online ataupun TKO, dan juga Cikgu Siti Online Coaching. Dan kita ada banyak lagi bahagian-bahagian dan nama-nama tim yang bergabung di bawah organisasi Azman Asma. Saya dan juga isteri. Dan sebelah kiri kanan saya itu adalah mentor saya, dan juga coach saya di sebelah kiri saya di dalam gambar sebelah kanan. Mentor saya Coach Jay Chow, dan coach saya Coach Cikgu Ali Dahlan, yang sentiasa ada bersama saya, sentiasa ada bersama jenis saya sepanjang saya bersama dengan Nutrisi Herbalife. Okey, inilah dia sponsor saya yang bertanggungjawab membimbing dan memimpin saya, mengajar saya untuk turun 1 kilo yang pertama. Minggu pertama saya turun 4 kilogram. Bulan pertama saya turun 8 kilogram. Dan 11 bulan yang pertama saya turun 11 bulan pertama 40 kilogram. Dan kepada anda yang ada coach dalam ni, sila ucapkan terima kasih. Sila teks coach anda sekarang. Ucapkan terima kasih. Thank you very much my coach, my angel. Anda telah membantu saya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cukup. Maknanya kita ucapkan terima kasih kerana tanpa mereka, tanpa coach, kita takkan jadi macam sekarang. Jadi anda yang ada coach yang berdekatan, boleh pegang coach anda, ucapkan terima kasih. Boleh peluk, boleh hug. Kalau yang jauh boleh kirimkan SMS ataupun teks ataupun WhatsApp. Ucapkan terima kasih. Sekarang juga, jangan tangguh-tangguh. Sebab kerana apa? Kerana tanpa mereka kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Inilah coach saya yang membimbing saya, yang merupakan jiran saya sebelah rumah. Saya tak percaya dia boleh turun berat. Sebab saya tahu kami sama-sama besar. Kami sama-sama bertugas di kawasan yang sama di Sabah pada ketika itu, dan saya tahu susah untuk turun berat kerana makan sedap. Dan selera makan dia dan selera makan saya sama. Jadi apabila depan mata saya beliau dapat turunkan berat badan dengan sihat dan boleh beraktiviti dengan sihat, maka saya pun cuba mendekati dan bertanya beliau bagaimanakah cara untuk saya menjadi seperti beliau. Nampak? Itulah tugas coach, kita memberi inspirasi dan kita menjadi contoh kepada tim kita. Okay, next. Terima kasih my coach Cikgu Ali Dahlan, terima kasih my mentor Jay Chow, dan juga our president team Dras, dan juga semua tim, semua sideline, love line daripada seluruh tim di seluruh Malaysia. Anda semua adalah
yang membantu saya menjadi saya seperti hari ini. Baik, jom kita fokus kepada topik kita yang seterusnya, iaitu saya akan bercakap taklimat kesihatan ataupun health talk dalam bahasa Melayu untuk membantu anda menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya menjadikan Ramadan saya selesa, mudah dan yang terbaik bagi diri saya bagi tahun sebelum ini, dan saya jangkakan tahun ini juga tahun yang terbaik untuk saya dan keluarga, dan pastinya untuk anda semua yang mendengar menjadi yang terbaik untuk tahun ini. Jadi bagaimana? Ini yang saya target, yang saya impikan untuk capai dalam Ramadan kali ini. Baik, apa yang saya nak buat? Saya nak capai puasa yang sempurna. Ramai orang boleh puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan ke atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah wajib. Hukum puasa adalah wajib. Bayangkan begini, kita bekerja sepanjang tahun. Perut kita, contohnya, perut kita bekerja sepanjang tahun. Dan inilah masa dia nak berehat. Bukan berehat berhenti terus. Berehat pada waktu siang selama 30 hari. Untuk apa? Untuk detox, untuk proses pembuangan, untuk proses pemulihan. Nampak tak hikmah Allah menjadikan puasa di situ. Dan puasa bukan hanya ada pada orang Islam. Ada juga agama-agama lain yang mengamalkan puasa dengan cara mereka yang tersendiri. Jadi nampak tak? Puasa itu adalah salah satu cara untuk manusia menstabilkan semula keadaan tubuh badan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Islam ada cara yang tersendiri, iaitu menjadikan puasa itu wajib selama 30 hari. Dan kita hargai, kita gembira apabila ramai kawan-kawan non-Muslim kita, saya ada ramai kawan yang non-Muslim juga berpuasa pada Ramadan. Pertama, kerana menghormati rakan-rakan Muslim. Yang kedua, kerana ingin merasai sendiri pengalaman berpuasa, pengalaman rasa hidup lebih sihat, pengalaman mengenangkan mereka yang serba kekurangan dalam kehidupan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan bulan puasa adalah bulan bonus bagi orang Islam. Bulan bonus, kerana Allah menurunkan peluang pahala berganda dalam bulan puasa. Macam kita lah, bila Herbalife menawarkan bonus pack Ramadan, baru keluar 30 minit dah sold out. Nampak tak? Allah bagi kita ganjaran pahala berganda dalam bulan Ramadan. Kita nak rebut. Siapa yang tak rebut, dia tak dapat. Super gap kita punya pack Ramadan. Siapa yang tak rebut, sibuk pada hari itu, pada ketika dilancarkan, maka tak dapat. Mereka yang berebut, yang hanya berusaha untuk mendapatkannya akan mendapatkan hasil. Begitulah juga kita untuk turunkan berat badan. Kita kena ada awareness, kesedaran untuk hidup lebih sihat. Dan caranya, Allah nak bagi yang terbaik dalam Ramadan nanti. Dan yang kedua, saya nak solat tarawih 20 rakaat. Tak kira lah. Kalau tak dapat buat 20 rakaat, kita nak buat 8 rakaat. Jangan tinggal tarawih. Ikut impian masing-masing, ikut target masing-masing. Mungkin ada yang bekerja, tak dapat nak buat 20 rakaat kerana masalah kesihatan dan sebagainya. Buat 8 rakaat. Dan bagi yang banyak urusannya, boleh adjust. Buat di rumah, tetapi jangan tinggal walau sehari pun solat tarawih. Tapi orang yang baik, orang yang sihat akan buat 20 rakaat pada setiap malam. Jadi kalau kami online coaching, dalam grup saya di tuition course online, kami akan rest pada malam Ramadan dan kita akan bekerja pada siang Ramadan. Umat Islam berjuang. Rasulullah SAW berjuang mengikuti perang Badar dalam bulan Ramadan. Nampak? Makin kita berpuasa, kita makin kuat. Makin kita berpuasa, kita makin sihat. Dan itulah jihad kita. Baik. Dan kita bertekad, saya bertekad untuk khatam 30 juzuk Al-Quran. Baca Al-Quran hari-hari, satu hari satu juzuk. Kalau boleh khatam 2 kali lagi bagus. Kalau boleh buat lebih daripada 2 kali lagi bagus. Itu target. Dan banyak bersedekah, banyak memberi. Percaya kepada hukum memberi. The more you give, the more you receive. Nak mendapat, hukum mendapat, kena beri dulu. Apa yang kita nak? Kita nak jadi kaya. Kena bantu orang lain jadi kaya. Dan bantu banyak buat kerja amal. Tolong orang susah, orang yang tidak ada makanan, orang yang hidupnya serba kekurangan, orang yang sakit.
orang yang perlukan bantuan kita yang sihat. Banyak buat kerja amal. Dan yang paling best, dalam nutrisi Herbalife, saya boleh tolong orang menjadi sihat. Dan saya boleh tolong orang menjana pendapatan. Siapa yang bersama saya, tuliskan nama anda di ruang komen. Tuliskan di ruang komen, di ruang Facebook, YouTube, di ruang Zoom, di ruang komen di bawah tu, di ruang chat. Saya akan bantu orang menjadi sihat. Saya akan bantu orang menjana pendapatan tambahan. Dan untuk melakukan semua ini, dalam Ramadan yang terdekat lagi beberapa hari lagi, kita perlu sihat. Kita perlu kuat. Baru kita boleh mencapai impian kita untuk gandakan amal ibadat kita dalam bulan Ramadan. Boleh macam tu? Okay, next. Kita pergi next. Kita target. Ini adalah Ramadan yang terbaik dan kita berusaha nak buat yang terbaik dalam bulan Ramadan. Dan percayalah, dalam bulan Ramadan, kita tidak akan makan pada waktu siang. Kita hanya makan pada waktu malam. Dan inilah yang dapat membantu kita hidup dengan lebih jimat. Hidup dengan lebih sihat. Sebab itu tema kita, sihat bergaya di bulan puasa. Macam mana? Sihat. Saya tengok. Sihat, cantik bergaya di bulan puasa. Cantik bergaya di hari raya. Tapi kita nak sihat di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya. Begitu Mana kita nak makan sihat pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, dan kita nak nampak penampilan yang cantik pada hari raya nanti, insya-Allah. Okay, next. Dan pastinya pada hari raya nanti kita nak buat kejutan kepada ahli keluarga kita, kepada ramai kawan-kawan kita. Baik. Bulan Ramadan. Saya nak bagi penerangan sikit tentang Ramadan. Baik. Pada bulan Ramadan, apa maksud puasa? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Kita tak makan, kita tak minum. Menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tak bercakap yang tak elok, kita jaga mulut, kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga anggota. Kita tak buat perkara yang tak elok. Daripada terbit fajar pada waktu pagi sehingga terbenam matahari, itu takrifan puasa. Itu maksud puasa. Tak makan, tak minum, dan bukan saja tak makan tak minum, kita jaga mata, jaga anggota daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu maksud dia. Dan inilah peluang yang terbaik untuk kita kawal diri, untuk kita belajar merasa lapar. Kerana lapar itu akan membantu kita mengingatkan orang-orang yang susah di luar sana dan membantu kita menjadikan kita lebih sihat dengan cara menahan lapar. Bukannya kelaparan sampai tak boleh makan. Kita menahan lapar beberapa jam, 14 ke 16 jam. Dan inilah merupakan cara yang paling baik untuk kita hidup seimbang antara hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Okay. Apa yang berlaku ketika puasa? Jadi apabila puasa kita tak makan, jadi badan kita akan membakar karbohidrat, bekalan makanan yang datang daripada sumber karbo yang ada dalam badan. Jadi itu yang tenaga yang digunakan. Jadi kalau kita sebagai ahli nutrisi Herbalife, kita ada protein shake. Selepas habis karbo, barulah kita ambil sumber daripada yang lain, daripada protein. Mana sebelum tu badan akan ambil glikogen untuk membantu pembakaran. Badan bergerak. Jadi apabila dah habis karbo itu, barulah badan akan cari sumber-sumber lain. Dan sumber tenaga yang paling baik yang kita ada sekarang ni adalah sumber daripada protein. Sumber protein tumbuhan. Sumber protein tumbuhan ni tidak ada kolesterol. Sangat baik untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan dan kesihatan tubuh badan kita. Jadi sebab itu siapa yang berpuasa dengan nutrisi Herbalife, dia akan rasa berbeza. Orang yang berpuasa, yang bersahur dengan Herbalife, dengan orang yang berpuasa yang bersahur dengan makan selain daripada Herbalife, makan nasi dengan kicap contohnya, makan karbo yang berat, mereka akan rasa kenyang, padat sekejap, tetapi percayalah, menjelang tengah hari, perut akan mula berkeruncung. Nanti saya akan terangkan apa sebab. Baik, next. Ini kelebihan bulan puasa. Tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain mungkin kita boleh berpuasa sunat satu hari ataupun Isnin dan Khamis dalam seminggu. Isnin dan Khamis dua kali saja. Tapi dalam bulan puasa kita berpuasa sepanjang hari dan sepanjang bulan Ramadan. Baik, untuk berpuasa kita kena bersahur. Kita kena bersahur.
Dan apa yang kita ambil untuk bersahur? Apa yang kita ambil? Ramai orang di kalangan kita ambil makanan yang berat. Makan nasi tak salah, makan nasi tak salah nak makan yang berat. Tetapi percayalah, apabila badan kita terlalu tinggi karbo ataupun terlalu tinggi gula. Karbo adalah gula. Apabila terlalu tinggi gula, insulin dalam badan kita akan spike, naik. Jadi pankreas akan bekerja untuk mengeluarkan insulin dan menurunkan, menstabilkan kadar gula dalam darah. Jadi untuk mendapat kesihatan, kita perlu mendapatkan bekalan yang baik, sumber yang baik. Apa sumber yang baik? Kita boleh ambil buah-buahan contohnya. Kenapa? Buah-buahan membantu sistem pencernaan dan memberikan kita rasa kenyang yang lebih lama. Kalau kita ambil roti ataupun nasi, bagus, tetapi dia akan mengambil masa yang panjang untuk sistem penghadaman. Dan mungkin juga boleh tambah tenaga, tetapi tenaga tu tak lama. Tapi kalau kita ambil makanan yang berbentuk contohnya protein, dia akan membantu pembentukan tisu dalam badan, repair muscle, dan membantu peningkatan dalam sistem imun. Jadi sebab itu kena seimbang. Kita makan pinggan suku-suku separuh. Mesti ada karbo, mesti ada protein dan mesti ada lemak baik. Dan bulan puasa kita kena banyak minum. Jadi Ustaz, kalau siang puasa bila masa nak minum? Amalkan minum yang cukup pada sebelah malam Ramadan. Berbuka puasa dengan segelas air. Sebelum solat maghrib, minum lagi segelas air. Selepas solat maghrib, minum lagi segelas air kosong. Kemudian nak pergi ke isyak, minum lagi segelas air kosong. Semua ada tempoh masa tu kan. Sekali minum mungkin ada 500 ke 700 ml. Selepas solat isyak sebelum tarawih, boleh minum lagi segelas air kosong. Selepas solat tarawih, boleh minum lagi segelas air kosong. Jadi selepas bangun dari tidur sebelum sahur, boleh minum segelas air kosong. Dan sebelum imsak, waktu subuh, boleh minum segelas lagi air kosong. Jadi 8 gelas sehari. Boleh. Boleh. Kita boleh amalkan minum air yang cukup pada bulan puasa. Percayalah, bila malam hari dah minum air yang cukup, siang hari kita akan rasa lebih bertenaga. Dan hadkan pengambilan garam dan makanan atau minuman yang ada sumber kafein. Kalau boleh kurangkan Nescafe dan gula, Nescafe dan kopi, itu adalah lebih baik. Dan kurangkan makan makanan yang bergaram. Baik, ini adalah nasihat kita. Nasihat untuk kita ambil makanan yang baik ketika sahur. Dan sahur yang paling baik ialah dengan nutrisi Herbalife. Aloe, Tea Mix dan Shake. Nanti saya akan cerita selepas ini. Baik, next. Jadi cari dan amalkan sahur yang baik. Kenapa sahur penting? Kerana sahur yang baik akan membantukan sistem penghadaman. Dia akan stimulate digestive system dalam perut kita. Jadi taklah kalau kita makan yang pepejal, perut kita susah nak menghadam, ambil masa yang lama. Dan makanan yang baik, yang lengkap, sahur yang sihat akan membantu menambah energi, melengkapkan nutrien yang badan perlukan dan menstabilkan rasa lapar dan dahaga. Tidak fatigue, tidak rasa lesu, tidak rasa pening kepala sepanjang hari. Sebab apa? Air cukup dalam badan. Makanan yang kita ambil, contoh kita minum shake, ada air, cecair, badan cukup air dan menstabilkan kadar gula dalam badan. Jadi insulin kita tak spike, insulin kita stabil, kadar gula stabil. Jadi kita tak rasa terlalu kenyang dan kita tidak rasa terlalu lapar. Lapar yes, puasa memang lapar. Bukanlah kata saya minum Shake Herbalife saya tak lapar langsung. Ada lapar tapi tak teruk. Lapar kita tu boleh dikawal. Berbanding dengan kita rasa tersiksa kalau kita bersahur dengan makanan yang berat seperti nasi. Baik. Dan kita boleh tak payah ambil makanan yang sentiasa dipanaskan berulang kali. Bayangkan makanan yang berulang kali dipanaskan tu sudah rosak dah nutrien yang ada pada makanan. Contoh nak makan kena panaskan, kena goreng balik. Nasi kena goreng balik, sup kena panaskan semula. Kena masuk dalam microwave. Guna pula bekas yang tak friendly microwave. Jadi bukan membawa kepada kesihatan tetapi membawa kepada kemudaratan. Jadi ambil sahur yang baik selepas ini. Next. Jadi bila dah belajar, kena praktik. Kena amalkan. Baik. Dan selepas kita bersahur, kita akan mengalami puasa
menghadapi puasa, dan insya-Allah kita akan dapat maintain puasa kita tak rasa lesu. Boleh beramal ibadat, senang nak solat, senang nak beribadat, baca Quran dan sebagainya. Baik. Tiba waktu iftar petang. Tadi terbit fajar, terbenam matahari. Baik. Apa yang kita buat? Kita berbuka puasa. Kita break the fast. Itu dipanggil break fast. Kan, berbuka puasa ataupun iftar. Bahasa Arab ini disebut iftar. Kita berbuka puasa, cara yang paling baik ialah dengan mengamalkan makan kurma. Jangan terus makan berat, bismillahirrahmanirrahim, terus makan sate, terus makan nasi ayam, terus makan nasi biryani. Pelan-pelan. Paling baik mulakan dengan kurma. Kurma ni adalah buah yang dates, yang buah kurma yang kering yang menjadi sunnah. Kita dapat pahala besar apabila kita mulakan dengan kurma, dan minum shake dulu. Bila badan kita berpuasa, badan memerlukan nutrien yang banyak. Mereka laparkan nutrien, bukan lapar makanan. Tapi kalau kita masuk makanan yang berminyak dulu, makanan yang berlemak dulu, makanan yang tinggi garam dulu, maka yang pertama perut terima ketika dia lapar adalah minyak. Yang pertama perut terima ketika dia lapar adalah lemak. Yang pertama perut terima ketika lapar adalah toksin yang tak sepatutnya masuk dalam badan. Tapi kalau kita berbuka selepas makan kurma, kita minum shake, yang pertama yang masuk dalam badan adalah zat dan nutrien yang baik yang badan perlukan. Boleh bayang tak? Kalau kita bersahur, kita minum alo, teh dan shake, dan kita boleh ulang balik dengan teh. Tapi kalau berpuasa iftar, amalkan shake dulu, kemudian baru minum alo dan teh mix. Perut kita akan lega, kenyang, tidak terlalu kenyang. Pergi solat maghrib dulu berjemaah. Lepas solat maghrib sementara tunggu isyak, boleh ambil makanan yang sihat. Makan macam kita makan tengah hari ketika sebelum bulan puasa. Pinggan diet, pinggan 3 suku-suku separuh tu. Kemudian kita solat tarawih, solat isyak dan solat tarawih. Kemudian kita beribadatlah pada malam selepas kita iftar. Nampak? Jadi amalkan, jangan ambil karbohidrat yang terlalu berat kerana perut kita akan rasa berat. Jadi dengan kurma dan dengan shake, shake sebagai main meal. Fokus kepada kualiti. Shake yang kita ambil tu, makanan kita berkualiti. Kerana apa? Tinggi nutrisi, rendah kalori, rendah kadar gulanya. Dan kita nak hydrate badan kita, kita nak minum banyak. Kita nak refuel balik badan kita. Kita dah kosong, dah lapar. Dan kita elakkan makanan-makanan yang bergaram, makanan yang berminyak, makanan yang bergoreng, makanan yang masin. Dan yang bestnya bulan Ramadan kita boleh plan. Kita boleh plan main meal kita, apa kita nak makan. Kita ada meal plan sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Baik, next. Jadi amalkan makanan yang sihat ketika bulan Ramadan. Iftar yang baik adalah daripada shake. Dan bulan ini saya nak bagi tips sikit. Mungkin PKP kita dah habis. Kita akan berada pada penghujung PKP dan mungkin bazar Ramadan mula dibuka. Tahun lepas tak ada. Tahun lepas bazar Ramadan hanya melalui online. Kita order GrabFood. Tapi sekarang bazar dah mungkin dah semakin dibuka. Jadi tips dia. Okay, next tips. Ketika berada di bazar Ramadan. Baik, next. Ketika berada di bazar Ramadan, amalkan tips-tips berikut. Baik. Tahu had kalori harian kita. Kita punya magic number. Apa yang kita nak ambil. Boleh pergi slide before. Sebelum. Tips ketika berada di bazar Ramadan. Kita tahu keperluan kalori kita. Contohnya kita nak turun berapa kilo. Keperluan kalori kita katalah 1,500. Jadi kita nak makan bawah daripada 1,500. Kalau kita makan 1,500, kita akan bakar dengan senaman. Mungkin dalam 200, 300, 400 kalori. Baik. Jadi kita boleh bajetkan sahur kita 500 kalori, berbuka puasa kita 300 kalori dengan shake dan juga kurma, dan hidangan utama 700 kalori. Jadi kita boleh seimbang 1,500 kalori sehari. Dan kalau boleh tak payah pergi bazar Ramadan, tapi kalau nak pergi juga lawat satu gerai saja cukup. Tak payah pergi semua. Nanti kalau kita pergi semua kita nak beli. Jadi kalau nak beli boleh, beli dan sedekah. Beli dan sedekah. Beli dan sedekah. Percayalah, besar dia punya pahala. Baik. Jangan tergesa-gesa nak buat keputusan. Buat keputusan dalam keadaan yang tenang. Tengok makanan. Tanya, adakah aku perlu makan yang ini?
Adakah dia baik untuk aku? Ambil masa, take your time. Kawal bajet, jaga kita punya keuangan. Kita target, kita nak spend berapa untuk hari ni. Keluarga kita besar. Boleh tak kita bajet RM50 sehari untuk pergi bazar Ramadan? Ataupun RM10 sehari. Beli protein saja, beli ayam bakar, beli salad, sayur, beli buah. Lain minum shake. Kawal bajet. Dan kalau boleh, kuih muih ini, hadkan pengambilan. Kita tahu dah. Kuih ni banyak gula. Kuih ni banyak minyak. Jadi kita had. Kalau nak rasa cukup, 1 atau 2. Rasa, nama pun rasa. Bukannya makan, rasa. Berkongsi dengan keluarga. Kongsilah dengan pasangan kita, ambil sebelah seorang. Kan bagus. Dan jangan elakkan makanan-makanan yang tinggi, perisa. Yang air yang jenis bancu-bancu, yang gula tinggi tu elakkan. Banyakkan minum alun, teh dan shake. Okay, next. Habis cerita bulan puasa. Habis cerita di bazar Ramadan. Dan nanti habis sebulan berpuasa. Percayalah, sebulan ini berlaku sangat sekejap. Dan pastinya, kalau kita betul-betul ikut, kita tak akan rasa, ya Allah, dah di penghujung dah Ramadan, dah habis dah Ramadan, kita ulang kaji balik tengok, sejauh mana ibadat aku? Berapa kilo aku dah turun? Adakah aku rasa semakin sihat? Adakah aku semakin kuat? Adakah aku dapat tolong ramai orang hidup sihat? Adakah aku dapat menjana pendapatan aku dengan cara dengan bekerja dengan usaha belah? Kita ulang kaji. Dan tibalah hari raya. Kita ada tahun ini mungkin selepas PKP, sempadan dibuka, kita boleh balik kampung. Dan ini tips-tips ketika hari raya, ketika balik ke kampung nanti, ataupun mana-mana tak balik kampung, boleh amalkan ketika berada di rumah pada hari raya nanti. Baik. Sebelum berkunjung ke rumah saudara mara, pastikan jangan dalam keadaan lapar. Pergi open house, shake dulu. Minum dulu. Bawa bekal air. Bawa bekal air. Yang kedua, kawal jumlah makanan. Gunakan piring yang kecil. Ambil piring kecil, rasa. Dan utamakan bercerita, bersembang, bersilaturahim. Bersembang dengan ahli keluarga. Makan, kita boleh makan bila-bila masa. Jangan kita dah turun 5 kilo, kita naik 10 kilo pula dalam bulan pada bulan Syawal nanti. Gunakan piring yang kecil, makan sikit-sikit. Makan, cerita. Kemudian letak di bawah, kemudian bersambung cerita. Bila dijemput makan, ambil sikit lagi. Meraihkan tuan rumah. Bukan makan sehingga kenyang dan tak larat nak bangun. Sekadar meraihkan tuan rumah. Pilih buah-buahan yang segar sebagai pencuci mulut. Kemudian minum air kosong banyak. Bawa bekal shake. Bawa bekal shake anda. Bawa air botol. Dan kalau ada yang menghidangkan kopi ataupun teh yang boleh diasingkan gula, tu kurangkan, asingkan. Dan yang seterusnya amalkan 5-5-5-5-5. Apa dia 5-5-5-5-5? Okay, next slide. Ini yang penting. Ini yang best. Baik. Ini adalah cadangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Government of Health, Ministry of Health. Baik, 5-5-5 ni apa? Pertama, makan 5 kumpulan makanan setiap hari. 5 kumpulan makanan apa dia? Karbo, protein, lemak baik, air dan juga vitamin, fiber, serat. Baik, makan 5 sajian buah dan sayur. Makan buah dan sayur banyak sebagai snacking. Ambil 1 sajian dan ambil 5 kali sajian. Mana amalkan snacking ni. Makan buah dan sayur. Hadkan kepada 500 kalori saja untuk setiap makan, setiap kali waktu makan. Kita ada 6 kali meal. 6 kali makan. 3 meal, 3 snacking. Kita ada breakfast, kita ada snacking pukul 10, kita ada lunch, kita ada petang snacking lagi, kemudian kita ada dinner, kemudian kita ada supper. Supper pun macam snacking. Nampak? 3 kali meals, 3 kali snacking. Nampak? 6 kali makan. InsyaAllah hidup sihat. Hadkan gula kepada 5 gram. 5 gram sikit je. 5 gram sikit. Kalau tak ada pun tak apa. Kita ada deria rasa dan kita ada makanan yang memang ada rasa yang tersendiri. Amalkan minum air limau. Air jus buah-buahan yang tanpa gula. InsyaAllah. Deria rasa kita akan lebih peka dan menikmati hidangan tersebut. Dan yang best, bersenam 5 kali seminggu. Amalkan setiap hari senaman 20 ke 30 minit setiap hari. Senam. 30 minit macam-macam. Kemas rumah, basuh baju, basuh kain, basuh kereta, sapu sampah di halaman, lap cermin, cuci dapur. Banyak. 30 minit sehari. InsyaAllah rumah pun bersih, badan pun sihat.
Pasangan pun gembira, anak-anak pun ceria. Nampak? 5, 5, 5, 5, 5. Ini tips yang powerful. Tuliskan, screenshot, selfie, postkan di media sosial. Hari ini saya belajar dengan speaker kita, Ustaz Man. Tips 5, 5, 5. Jangan berlengah lagi. Lepas ni tag saya. Anda share, anda tag saya dan insya-Allah saya doakan anda juga viral. Anda juga menjadi contoh kepada masyarakat dengan memberikan input, informasi yang berguna, yang luar biasa, yang orang jarang dengar. Orang jarang dengar, tapi bila mereka dengar, mereka amalkan, pahala akan bertambah dan berganda. Okay, next. Amalkan formula ni 5, 5, 5, 5, 5. Jom kita tengok sedikit. Apa makanan yang popular pada hari raya? Inilah jamuan-jamuan makanan-makanan yang biasa ada pada hari raya. Ketupat, kita ada soto, kita ada laksa Pening, kadang-kadang petang ada goreng pisang. Kalau kita masuk ke open house sebelah petang, ada lontong. Ni favorite saya. Setiap kali saya balik kampung di Johor, mak saya akan buat lontong. Dan family saya memang suka makan lontong. Dan murtabak. Baik, contoh, ketupat 87 kalori sepotong. Soto ayam sepinggan 400 kalori. Kita makan bukan sepinggan, banyak pinggan. 381 kalori bagi semangkuk laksa. Kita makan mana cukup semangkuk, tambah lagi. Murtabak walaupun kecil saiznya tapi dia penuh minyak dengan telur, dengan mentega, dengan cheese, dengan garam. Kalorinya 765. Dan lontong pun sama. Ada santan. Tak salah, santan adalah sumber makanan yang baik sebenarnya. Dia ada lemak baik dalam. Tapi kalau dalam tu ada santan, ada minyak, kuah kacang pula, ada sambal pula, sambal tumis, ada pula nasi. Tinggi kalorinya 350 dan pisang goreng lagi lah. Sebiji saja, sepotong saja dah 196. Kita mana cukup makan sepotong. Sebiji pisang. Kita mesti nak ulang makan lebih daripada sebiji. Jadi elakkan. Kalau berjumpa, pastingkan dengan orang sebelah. Kalau nak merasa tak salah, rasa sedikit. Makan sikit tak menggemukkan kita. Tapi kalau kita makan lebih daripada sedikit, lebih daripada keperluan, lebih daripada nak merasa, maka dia akan bawa kepada mudarat. Baik, next. Bila dah nampak, pasing dekat orang sebelah. Ini satu lagi. Pada bulan puasa, nanti bila hari raya nanti, kita akan dijamu dengan pelbagai hidangan kuih. Tengok ni contoh. Saya suka semua ni. Almond, kalau merasa ambil sehari satu. Jadi habis 7 hari puasa dah kita dah merasa semua sekali satu, kan? Taklah hari-hari pada hari yang sama kita rasa semua. Contoh, kita makan almond. Almond satu biji 50 kalori. Kita makan berapa biji? Lebih daripada sebiji. Tart 50 kalori satu biji, tambah tart yang besar-besar tu, sedapnya lahai. Kemudian kita ada dodol. Sepotong-sepotong yang kecil-kecil tu pun 70 kalori. Rendang, kita ambil sesudu rendang dah 130 kalori. Ada pula keripik pisang. Kita makan keripik bukan boleh sekeping. Sebungkus besar pun habis. Kalori lemang. Lemang sepotong dah 100 kalori. Kita makan sebatang. Kemudian apa lagi? Rendang ayam pun sama. Tadi rendang daging. Lontong 260 kalori dan ketupat kecil pun sama juga. Ini makanan-makanan ataupun yang biasa ada pada hari raya. Tak salah untuk menjamu selera. Tapi biarlah kita aware. Kita sedar. Kita memilih makanan yang baik masuk dalam badan dan pergi ke open house dalam keadaan kita dah makan terlebih dahulu. Makanan-makanan yang baik. Okay, next. Kita nak minum shake. Kita nak minum aloe. Kita nak minum teh. Barulah kita pergi ke rumah terbuka. Baik. Saya nak cerita sikit pasal sarapan yang ideal. Kenapa kita perlu amalkan shake pada setiap hari. Sekarang ni menjelang ke Ramadan dan lepas Ramadan nanti, habis Ramadan kembali kepada bulan Syawal, bulan puasa. Kenapa kita perlu ambil sarapan pagi yang sihat? Baik, sarapan pagi yang sihat, bila kita makan, kadar gulanya akan stabil. Paras gula akan stabil dan naik tak tinggi. Bila kita makan, kadar gula akan naik. Kemudian insulin akan spike. Kadar gula naik, pankreas akan bekerja merembeskan insulin dan akan menurunkan semula kadar gula dalam darah. Kemudian kita lapar, bila kita lapar kita makan, bila kita makan dia naik balik. Jadi kalau kita makan yang sihat, lapar tu dapat dikawal dan paras gula tak naik terlalu tinggi. Tapi percayalah, kalau kita tak makan lagi bahaya. Ini contoh kita ambil sarapan yang tradisional, makan nasi dan sebagainya. Bila kadar gula tinggi, kita akan lapar, kita makan, dia naik balik kadar tinggi, lapar makan, sampai pankreas kita ni rosak untuk berfungsi seperti biasa.
Kalau yang skip sarapan pula, dia ambil breakfast and lunch, brunch. Lagi teruk, tak makan, kononnya nak diet, pagi tak makan, dia makan tengah hari banyak sekali. Ataupun dia makan pagi, dia makan tengah hari dia tak makan, dia makan pagi yang banyak sekali. Dia lapar, dia makan, kadar gula dia naik menjunam. Pankreas terpaksa merembeskan insulin untuk menurunkan kadar gula turun. Tengok dekat brunch. Gula turun dengan mendadak, pukul 10 dah lapar, dah kenyang, lepas tu lapar balik. Dah kenyang, kita makan banyak, kemudian pukul 11 kita lapar balik. Sebelum pukul 12 kita nak makan lagi. Sebab apa? Sebab kita kadar gula dah turun menyebabkan kita lapar. Kemudian bila kita makan pukul 12, naik balik kadar gula. Insulin, pankreas bekerja mengeluarkan insulin. Turun balik, kemudian lapar balik. Itulah yang berlaku. Tetapi tengok yang bawah. Apabila kita mengamalkan yang tak ada gambar kuning tu, yang bawah. Sarapan seimbang yang berasaskan protein kita ni. Protein Herbalife. Nutrisi Herbalife. Kadar gula kita makan, kadar gula kita naik sikit, dia stabil. Dia tak perlukan, pankreas tak perlu bekerja dengan lebih teruk untuk merembeskan insulin. Turun balik. Kemudian lapar, naik balik. Kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itulah sunnah. Tulis. Nanti buat posting tag saya. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu amalan Rasulullah SAW. Tapi amalan dalam Herbalife, amalkan shake. Ketika waktunya, waktu pagi. Senang waktu shake ni, amalkan ketika lapar dan percayalah, badan kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang stabil dan amalkan makanan yang snacking dan sihat dengan seimbang. InsyaAllah. Kadar gula tak naik. Okay, next. Kadar insulin tu dirembeskan dalam keadaan biasa. Baik, ini gambaran pankreas kita bekerja. Pankreas ni satu anggota yang ada kerja dia merembeskan hormon insulin. Sebab itu orang yang kencing manis, doktor terpaksa memberi insulin yang lain sebagai bekal kerana badan dah tak boleh nak perform, badan tak boleh nak rembeskan insulin yang semula jadi. Kerana kita dah rosakkan pankreas tu untuk berfungsi seperti sepatutnya. Saya bukan doktor. Saya adalah guru biasa. Saya bukan ahli sains, tapi saya faham. Kalau saya salah, tolong betulkan. Apabila pankreas kita gagal, terpaksa doktor memberikan insulin dalam bentuk lain, cucuk pula dekat badan kita untuk menurunkan kadar gula saja. Itulah yang berlaku. Tapi kalau kita pandai kawal kadar gula kita dalam kehidupan seharian, maka kita tidak perlu lagi mengambil gula. Doktor akan kurangkan dos kalau kita pandai stabilkan. Kerana apa? Penyakit kencing manis ni akan mengakibatkan yang lain. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Okay, next. Jadi kita jaga sama-sama pankreas kita yang ada dalam badan kita. Baik. Kenapa kita kena amalkan makanan yang rendah GI? Apa kelebihannya? Apa maksud rendah GI? GI, tulis dalam buku nota anda ataupun dekat ruang komen. GI bermaksud glycemic index. Glycemic index, GLYCEMIC index, INDEX. Glycemic index. GI adalah sukatan untuk tengok kadar gula dalam darah. Baik. Makanan kita F1 Herbalife adalah berdasarkan kajian saintifik yang memang kadar gulanya rendah, 20, 23, 24. Makanan yang kadar gulanya tinggi ni 40, 50, 70, 100. Shake kita 20-an. Kalau kita makan makanan yang rendah GI macam shake kita, dia akan menyokong paras gula dalam darah kita supaya stabil. Menyokong pengurusan berat badan. Bila ambil makanan yang rendah GI, badan kita akan sihat. Dia tak gemuk sangat, tak kurus sangat. Orang yang gemuk boleh turunkan berat badan. Orang yang nak naikkan berat badan, dapat berat badan yang ideal. Dan yang paling penting, tenaga kita, energi kita akan sentiasa tinggi sepanjang hari, berterusan. Dan menyokong kesihatan kardiovaskular. Jantung kita akan pump darah dengan baik. Barulah jantung boleh bekerja dengan baik sebab dia tak perlu, contoh kalau makan makanan manis ataupun tekanan darah kita tinggi, jantung terpaksa bekerja. Dia pump. Itu yang sakit jantung, lemah jantung tu dah tak kuat nak fungsi. Tapi orang yang sihat, orang yang makan senaman, jantung dia bekerja. Berfungsi. Thing you don't use, you lose. Kalau kita tak gunakan jantung jadi malas. Itu yang terpaksa buat pembedahan, buangkan sumbatan-sumbatan yang ada, saluran yang tersumbat dalam jantung kita. Next, amalkan makanan yang rendah GI. Apa dia? Shake Herbalife. Berikan tepukan kepada
nutrisi, produk nutrisi kita yang ada di rumah anda sekarang. Berikan tepukan kepada mereka. Kan? Baik. Saya recommend dan saya akan ceritakan anda satu persatu apa yang saya ambil. Saya personally guna yang menurunkan saya 1 kilo sebanyak 65 kali. Boleh screenshot, boleh tulis, boleh sharekan dengan tim anda, dengan ahli keluarga anda, dengan insan anda yang anda sayang. Baik. Next. Apa dia produk yang kita recommend kepada anda semua. Baik. Next. Baik. Apa dia Herbalife? Herbalife ni adalah produk cellular nutrition. Makanan kepada sel. Kita ada adalah Formula 1 Herbalife. Baik. Yang ni yang kita adalah, kita ada nutrisi dalaman dan kita ada nutrisi luaran. Baik, next. Yang pertama yang kita ada ialah kita nak cerita pasal nutrisi dalaman yang badan kita perlu makan, badan kita perlu setiap hari. Baik, yang pertama adalah F1, dipanggil mixed soy powder drink. Dia daripada isolated whey soy protein soya yang terbaik yang telah diasingkan purin kadar gulanya. Dan dia mengandungi 16 vitamin dan mineral yang penting yang badan perlukan. Dia membantu mengekalkan berat badan yang sihat. Dan dia diuji secara saintifik. Rendah kadar gulanya. 15 ke 20 GI. Proven scientifically. Bukannya kita cakap mulut saja. Secara saintifik dibuat kajian makmal. Dapat pengiktirafan daripada kementerian. Baru kita boleh letak logo tu. Dan carilah dalam dunia yang ada. Dekat Malaysia ni yang ada low GI ni. Herbalife shake dengan roti gardenia aja. Kan? Tapi larat kan nak makan roti gardenia je hari-hari? Boleh, tak salah, makanlah. Tapi kalau boleh tak kita nak makan shake Herbalife hari-hari? Lagi boleh. Kita ada 6 perisa shake dan kita bakal masuk perisa yang baru dalam negara. Sabar, tunggu. Kita akan ada perisa yang baru nanti. Baik, inilah makanan yang saya ambil, amalkan ketika sarapan pagi ataupun ketika bersahur dan ketika makan malam, dinner ataupun ketika berbuka puasa iftar. Sangat baik untuk menyokong kesihatan tubuh badan kita. Next. Nutrisi Herbalife. Dan Herbalife adalah proven, adalah nombor 1 meal replacement yang terbaik di dunia. Baik. Yang kedua, boleh screenshot, tengok ni, fahamkan Herbal Aloe Concentrate. Dia adalah minuman yang membantu kita hydration, membantu hidrasi. Dia terdapat aloe dalam tu. Dia ada dipanggil chamomile. Fungsi chamomile ni apa? Chamomile ni membantu memberi ketenangan. Sebab tu siapa minum aloe dia tenang. Bila kita tenang baru sel otak kita berhubung nak buat keputusan. Baru sel otak kita berhubung untuk bekerja. Siapa yang stres, siapa yang tertekan, yang ada tekanan, elok minum aloe, Herbal Aloe Concentrate. Dan aloe kita ada 3 perisa. Kita ada original, sangat sedap rasa lemon. Kita ada mango, sangat sedap rasa mango. Dan kita ada mandarin. Sangat sedap. Saya suka ketiga-tiga, tapi saya suka mandarin lah. Ikut ranking mandarin dulu, kemudian mango baru original. Siapa sama macam saya? Anda tuliskan di ruangan komen, anda suka aloe perisa apa? Kan kita tengok dekat ruang komen. Kawan-kawan kita pun minum aloe. Why not kita minum aloe? Kita nampak kawan kita suka aloe mandarin. Wah, kita nampak kawan suka aloe original. Ada orang yang suka aloe original. It's okay, nampak aloe original ada di bawah. Ada orang suka aloe mandarin. Tengok aloe mandarin yang paling ramai. Dan juga ada juga aloe mango. Nampak? Tengok dekat ruang komen. Itu kesukaan mereka. Dan kita boleh pilih apa yang kita suka. Dan dia amat membantu. Membantu proses perut kita, pencernaan. Dia ibarat mencuci perut. Ini gambaran ibarat. Kerana apa? Dia akan membantu mencuci kotoran yang ada pada rambut perut kita ataupun dipanggil vilai. Siapa pernah tengok vilai? Kalau pernah tengok perut lembu, kan kotor kan? Kita kena basuh dengan kapur. Itulah rambut kita. Penuh dengan kotoran, lemak dan toksin dan sebagainya. Jadi kalau kena aloe hari-hari barulah dia akan jadi bersih dan dia akan tumbuh panjang dan mudah untuk menyerap nutrien yang masuk dalam tubuh badan. Boleh macam tu? Dapat gambaran? Itu gambaran. Baik, next. Tengok kan minum aloe? Saya pun suka aloe mandarin. Sangat sedap. Saya akan bubur lebih daripada 3 tutup sebab sedap.
tubuh, dan kita letak dalam minuman air biasa dan saya akan goncangkan. Sekali terus minum dengan T-mix. Baik, yang seterusnya ialah mixed fiber inulin. Apa dia mixed fiber inulin? Siapa suka minum jus apple? Kan? Boleh bayang tak jus apple? Apple kan kaya dengan serat. Dan kita punya mixed fibers with inulin ada serat larut dan serat tak larut. Serat larut ni serat yang badan kita akan serap, bantu menyerap lemak, minyak yang ada dalam badan dan keluarkan. Serat tak larut ni dia akan ibarat mesin basuh kita tu, dia akan jadi sponge mencuci kita punya perut, dinding-dinding perut tu. Serat tak larut dia kasar. Serat tak larut menyokong pergerakan usus. Bila usus kita bersih dah kena cuci dengan serat tak larut, baru dah senang nak proses makanan yang lain supaya dia pergi ke penghadaman. Serat larut memperlahankan pergerakan makanan dan dalam sistem pencernaan dan memberi rasa kenyang. Jadi serat larut ni akan membantu kita feel steady je, kenyang je. Sebab tu kena banyak minum fiber. Fiber ni kita boleh dapat selain daripada mixed fiber inulin, kita boleh ambil daripada makanan yang tinggi serat. Contohnya apa dia? Buah-buahan, memang tinggi serat. Sayur-sayuran, sebab tu kena makan buah banyak. Kena makan apple. Eat an apple a day, keep you a doctor away. Okay, next. Okay, next. Kita ada banyak. Fiber inulin pun best. Boleh bancur dengan boleh buat jet drink, boleh buat jamu kempis perut dan sebagainya lah. Boleh buat air turbo, booster turbo. Baik. Kemudian T-mix, ni nama dia T-mix. T-mix ada 3 perisa sekarang. Ini original, dan kita ada perisa peach. Okay, perisa original lemon and hibiscus. Kita ada perisa peach dan kita ada perisa honey ginger. Yang sedap, saya suka honey ginger, minum panas-panas. T-mix minum sejuk-sejuk. Original boleh sejuk dan panas. Best. Dalam herbal ni semua sedap. Dan dia adalah teh yang mudah digunakan. Kita pergi kedai makan, order air kosong je. Ataupun kita bawa air kita tuang je T-mix. Saya suka tak payah pakai sudu. Saya akan tebuk T-mix saya tu, lubang yang kecil. Dan ketika saya nak minum, saya akan tuang aja tebuk. Tak payah pakai sudu. Senang. Letak dalam beg tangan. Supaya kita senang nak minum bila-bila masa. Dia ada kafein. Tapi kafein dia rendah. Kafein yang semula jadi. Dia ada antioksidan. Nak awet muda pun boleh. Dia ada 5 fungsi untuk kita senang sebut. Antioksidan, akan nampak awet muda. Kemudian dia burn fat, bakar kalori. Kemudian dia cuci perut, cuci usus, cleansing, detox. Sakit urat, sakit otot akan keluar daripada proses pencernaan, penghadaman, pelawasan. Dan energy. Kita akan rasa berenergi macam ni. Sentiasa energetik, menyampaikan, bercerita, berkongsi, seronok. Sebab apa? Sebab kita minum T-mix. Dan saya tambah satu lagi. Orang yang minum T-mix tadi A, B, C, D, E kan. Antioksidan, burn fat, cleansing, detox, energy, F. Feel good. Terima kasih kepada yang menulis. Terima kasih. Feel good. Nampak? Dia akan feel good sepanjang hari. Next. Jadi amalkan minum teh. Dapatkan T-mix sebelum Ramadan bermula. Siapa yang dah habis, sila dapatkan semula. Refill balik T-mix anda. Tanya coach, hello coach, macam mana saya nak order T-mix? Siapa yang ada online, boleh order melalui website. Siapa yang tak reti order website, boleh order dengan call. Semuanya di hujung jari. Apalah terus packaging, hantar terus ke kita. Jangan beli di Lazada, jangan beli di Shopee. Kerana pihak ketiga itu akan beri barang-barang yang tidak berkualiti, barang yang dah expired, barang-barang tiruan. Mereka yang saya nampak yang dapatkan daripada Shopee dan Lazada memang dapat barang-barang tiruan yang memang tak berkualiti. Harganya sangat murah, jauh berbeza daripada harga yang biasa. Dah tentu barang-barang tipu. Takkan dia nak berniaga, dia nak jual barang murah kan? Ada confirm. Barang murah daripada harga yang sepatutnya adalah barang titik. Okey. Yang ketiga, produk yang seterusnya ialah F3 ataupun kita panggil Formula 3. Boleh gabung sekali dengan Formula 1, dia adalah solid protein, tidak ada perisa. Gunanya campur dengan Formula 1, blend sekali ataupun goncang sekali dengan Formula 1. Dan dia akan membantu kita tambahan protein dalam tubuh badan kita dan dia tidak ada lemak. Satu-satunya protein yang bebas lemak. Kalau kita ambil protein ikan, ada lemak. Protein haiwan, contoh kita ambil ayam, ada lemak. Kalau kita ambil ikan, apa lagi? Protein haiwan, memang ada lemak. Tambah protein haiwan ada kolesterol. Tapi kalau semua protein tumbuhan tidak ada kolesterol, lebih sihat.
Jadi menyokong keperluan protein. Keperluan protein adalah 0.8 per setiap kilogram. Ataupun senang 1 kilo berat badan, 1 gram protein. Senang kira. Untuk sedentary people. Jadi minum F3, letak dengan F1, dia akan rasa lapar tu terkawal. Sama bulan puasa. Ambil F3 ketika bersahur. Anda akan rasa tenang ketika berpuasa, perut tak lapar. Steady je. Dan orang yang pergi gym, yang bersenam, dia akan membantu membina otot. Ni tangan ni akan jadi kuat, badan akan jadi kuat. Badan kita solid. Turun berat tak ada menggelebih. Kan orang tu buat gelebih, boleh pegang kulit kan? Tak ada. Tengok orang yang turun berat dengan 11. Semua sihat, kurus, bertenaga. Next. Kita ada bukti dan contoh depan mata. Ikut je. Ikut proven success. Baik, ni kita ada guarana. Dulu nama dia NRG. Kita dah tukar branding baru. Nama dia Guarana Powder Plus. Macam T-Mix. Tapi dia adalah teh yang ada campur oren pokok dan teh hijau. Dia lebih kepada fokus. Fokus mata kita, idea kepala kita. Kalau ada anak-anak yang nak ambil exam, yang nak sambung belajar, yang dah pergi sekolah ni kan. Yang rasa malas tu bagi dia minum guarana. Boleh bawa bekal pergi sekolah anak-anak. Kita ada berapa orang anak, bawa seorang 1 botol. Bawa bekal, kecil je, murah je. Mudah disediakan, letak daripada kita bancur Milo bawa anak pergi sekolah, baik letak teh guarana. Boleh dinikmati panas atau sejuk. Kepada guru ataupun kepada penjawat awal, kepada mereka yang bekerja, boleh bawa bekal pergi tempat kerja. Minum ketika anda bekerja, insya-Allah mata terang, jiwa bersemangat untuk pergi kerja, untuk buat kerja. Untuk kita dapatkan kehidupan yang aktif sepanjang hari. Cekal kergas daripada mula kerja sampai ke kita punch card yang terakhir. Next. Itu cerita guarana. Setiap produk kita memang best. Dan yang ni Cell Activo. Cell Activo ni adalah dia membantu antioksidan. Dia menambah vitamin sebenarnya. Dia mengaktifkan sel kita. Dia mengaktifkan sel kita yang ada antioksidan. Dan dia ada vitamin E dan vitamin C. Dan dia juga ada aloe vera. Dan Cell Activo ni dia akan membantu badan kita menyerap nutrien makanan. Dan orang yang susah nak dapatkan zat makanan, contoh orang yang nak naik berat, elok amalkan Cell Activo. Dia aktifkan balik sel dia supaya sentiasa mudah untuk menerima nutrien daripada makanan secara semula jadi. Dan dia ada vitamin B yang akan membantu meningkatkan metabolisme. Lepas tu kita rasa cegah bila kita nak makan Cell Activo. Jadi dapatkan Cell Activo sebelum Ramadan, barulah boleh sembahyang tarawih 20 rakaat, boleh mengaji habis 30 juzuk dengan mudah insya-Allah. Next. Cell Activo, siapa yang belum beli boleh beli. Tanya coach anda macam mana cara nak order Cell Activo, macam mana cara nak makan Cell Activo. Nanti coach akan ajar. Baik. Dan yang ni best, saya suka sangat. Omega 3 fish oil, boleh makan sekali dengan NW Network. Dan orang yang buat Omega 3 fish oil ni adalah Louis Inaro. Dia dapat anugerah Nobel Prize, Nobel Laureate. Dan Omega 3 fish oil ni dia membantu kesihatan jantung, kesihatan kardiovaskular. Dia Omega 3 membantu sebagai membersihkan saluran darah kita daripada tersumbat dengan lemak dan minyak. Kita contohlah, tangan kita berminyak, kita boleh basuh dengan air tak? Boleh basuh dengan air, tapi minyak hilang. Minyak tak hilang. Macam mana cara nak hilangkan minyak pada tangan? Kena letak minyak. Apa dia minyak yang kita letak? Sabun. Ini sabun dia. Bukanlah dia berbentuk buih, dia tak ada buih. Tapi minyak boleh hilangkan minyak. Contoh tangan anda kena getah potong buah cempedak. Contoh potong buah nangka. Kita boleh tak basuh dengan air? Boleh. Tapi getah dia hilang tak? Tak. Macam mana cara nak hilangkan? Ambil minyak, sapu. Barulah hilang getahnya. Bubuh air tak boleh. Itulah perut kita. Perut kita makan minyak ni. Macam mana cara nak buang minyak? Gunakan minyak Omega 3 fish oil. Minyak yang sihat. Membantu mengekalkan kadar kolesterol. Berada pada julat yang normal. Menstabilkan kolesterol kita, insya-Allah. Amalkan, boleh makan megados, insya-Allah. Next. Boleh ambil 1 biji, 2 biji selepas makan. Boleh amalkan 2 kali ke 3 kali sehari. Dia bukan ubat. Dia adalah suplemen, makanan tambahan. Baik. Dan segala-galanya berkaitan dengan produk. Kita mungkin boleh dengar daripada testimoni kawan-kawan kita selepas ini. Mungkin bukan dalam sesi inilah. Dan kita boleh tengok siapa yang pernah dapat hasil dengan Herbalife. Boleh tolong type dekat ruang komen. Anda turun berapa kilo? Anda turun berapa kilo? Mungkin anda turun 1 kilo
1 kilo dalam tempoh 1 minggu, ataupun saya dah turun 3 kilo dalam 1 bulan, anda boleh tulis di ruang komen. Tolong tulis di ruang komen kat bawah tu. Nampak, kita tengok. Saya dah turun berapa kilo? 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 40 kilo. Masya Allah, 30 kilo. Baik, teruskan berkongsi testimoni anda. Sebut nama, dari mana, dan berapa penurunan berat, berapa lama. Tuliskan di situ supaya kawan kita dapat tengok. Masya Allah. Baik, boleh tuliskan di ruang komen anda, sama ada di Facebook, ataupun di Zoom, ataupun di YouTube, ataupun di semua media sosial yang ada. InsyaAllah. Next. Seronok kan baca testimoni orang. InsyaAllah kita akan jadi sebahagian daripada testimoni tersebut. Baik. Dan berita baiknya, di samping kita membaca testimoni yang sedang ditulis tu, baca elok, tengok elok. Kita ada logo halal ataupun pengiktirafan halal daripada Infanka. Soalan Infanka ni setiap tahun ditanya, setiap hari ditanya. Kita dapat logo halal ke? Tak. Percayalah, logo halal ni daripada sijil halal dari Kaunsil Makanan Antarabangsa. Bila ada logo halal daripada Infanka, JAKIM dah iktiraf logo halal daripada Infanka, dan kita adalah selamat. Produk halal adalah selamat untuk digunakan dari segi kehalalannya. Okey, next. Jadi tak perlu risau. Boleh makan. Boleh amalkan Herbalife kerana dia sudah diiktiraf halal, insya-Allah. Next. Baik. Tadi cerita pasal Herbalife. Kesinambungan daripada produk yang dia ceritakan tadi. Kesinambungan daripada testimoni yang kita dah lihat di bawah, yang mereka yang tulis. Masih lagi menulis tu. Akan cerita, kenapa saya memilih Herbalife. Saya boleh je nak makan Nescafe, nak makan Milo, nak gunakan produk-produk lain selain daripada Herbalife. Tetapi, kenapa saya memilih Herbalife? Baik. Selfie dulu dengan saya. Ambil gambar. Ustaz Man nak cerita ni, kenapa dia pilih Herbalife. Kerana dalam Herbalife, saya jumpa diri saya yang sebenar. Saya dapat gali potensi diri kita yang sebenar. Baru saya tahu, oh ini kita punya kekuatan. Oh ini kita punya kelemahan. Oh di sini kita boleh improve. Kerana dalam Herbalife ada banyak sesi yang berkaitan dengan PDT. Tolong tulis. Tulis dalam buku anda. Tulis kat ruang komen. PDT. Personal Development and Training. Seperti mana anda menghadiri malam ini. Anda sendiri luangkan masa untuk belajar. Dapat banyak tak perkara anda dengar daripada sesi awal tadi? Kan? Anda sendiri pun terbangun. Hari ini baru tergerak. Hari ini anda akan memulakan hidup baru. Anda memulakan journey baru. Bayangkan. Anda adalah yang terbaik. Baru tahu, oh aku boleh buat. Oh aku boleh turun 1 kilo. Aku ulang lagi. Wah aku dah turun 20 kilo. Ulang lagi. Wah aku dah turun 40 kilo. Ulang lagi. Sampailah 65 kilogram. Itu juga dengan diri anda. I am so grateful for my life. Itu adalah antara wording affirmation yang selalu saya bacakan setiap hari. I respect myself. I deserve success. Kerana sukses dalam Herbalife akan diiktiraf. Sukses di luar sana belum tentu diiktiraf. Orang tak pandang. Orang jatuhkan kita. Tapi dalam Herbalife, setiap sukses akan diraikan. Anda sukses menjadi distributor. Yes, kita celebrate. Welcome to Herbalife Nutrition. Anda naik distributor ke senior consultant. Yes, welcome. Congratulations for becoming the senior consultant. Kemudian qualified producer, kemudian supervisor. Kemudian world team, kemudian active world team. Kemudian naik lagi ke get team, ke meal team, ke president team. Setiap level anda akan diiktiraf. Dan president team adalah level tertinggi. Dan semua orang layak menjadi president team. Dan lepas president team tu ada lagi banyak perjalanan yang seterusnya. Bukan setakat berhenti di president team. Jadi, itu yang saya suka. Dan saya suka memberi. I love to add values to other people's life. Bayangkan. Nikmat kita dapat membantu orang menjadi lebih sihat. Contoh macam malam ini. Berapa ratus orang yang ada di sini. Yang sedang berharapan ini, yang mendengar ini. Akan berubah hidup selepas ini. Bayangkan pahala itu berpanjangan selagi mana anda mengamalkan ilmu yang anda belajar malam ini. Bayangkan lebih banyak kita memberi. Lebih banyak Allah memberi kepada kita. Next. Dan satu lagi. Kenapa? Why Herbalife saya? Saya jumpa diri dalaman saya. Saya jumpa dalaman saya. Saya boleh bangun malam.
saya rasa hidup sihat, hidup lebih tenang, lebih bahagia tengok malam ni dengan bintang yang berkelipat, bergemerlapan. Hidup penuh ketenangan. Saya tidak lagi duduk dalam rat race, mengejar dunia, mengejar, bekerja. Saya happy dengan kerja saya. Saya bekerja dari rumah. Saya berhenti sebagai kita dengan awam, bersara awal, bersara pilihan. Saya menikmati kehidupan spiritual. Saya rasa dekat dengan Allah. Saya rasa dekat dengan Tuhan. Saya bantu rakan-rakan dekat dengan Allah. Kita ada kelas mengaji. Jadi saya jemput anda masuk kelas mengaji Isnin, Rabu dan Jumaat. Setiap jam 7. Isnin, Rabu dan Jumaat. Kelas mengaji. Kita bertadabbur kalimah-kalimah Allah, ayat cinta daripada Allah setiap hari. Dan saya buat itu percuma. Kita memberi value, memberi nilai kepada orang lain. Nampak bestnya duduk dalam Herbalife. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita doakan kita sampai ke tanah suci, kita pergi ke Mekah insya-Allah. Bulan puasa ni dapat di Ramadan lagi best. Kalau tak dapat nanti berazamlah bila-bila masa. Jika Allah panggil kita akan pergi bersama-sama insya-Allah. Okay, next. Ramai orang mencari kehidupan spiritual, tapi ramaikah yang berjumpa? Dan yang best, work from home and work from anywhere. Ini di rumah saya sekarang. Di meja saya bekerja sekarang. Saya menikmati. Tadi berbuka puasa, nak menjelang Ramadan kan, berbuka puasa, saya puasa siang tadi dengan hanya shake dan kurma. Kemudian saya terus masuk ke kelas malam ni, bersedia untuk menyampaikan ilmu dengan penuh tenaga. Nampak tak? Baik, next. I can work from home. Saya tak perlu lagi bekerja di mana-mana. Saya suka orang datang ke rumah saya ataupun saya memberi melalui ruang sosial, ruang online. Dan yang bestnya, setiap hari adalah hari cuti. Setiap hari adalah hari cuti. Saya boleh enjoy life, saya nak pergi mandi, saya nak pergi main, saya nak pergi gym, saya nak pergi bersama dengan isteri. Setiap hari adalah honeymoon. Anda rasa tak kehidupan yang saya rasa? Oh, sedang berusaha. Terima kasih. InsyaAllah. Jika anda bertekad, you decide, anda akan menikmatinya juga. Okay, next. Ini gambar terbaru. Baru ni Zafi. Dan insyaAllah ni sebelum COVID, sebelum pandemik. Dan saya suka kisah cerita saya. Cerita turun berat saya. Cerita pengalaman kerjaya saya dalam Herbalife. Dan Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ingat mentor saya, Jay Chow, pernah berkata kepada saya banyak kali dan saya ingat sangat. We don't force people. Tulis Jay Chow. We don't force people. We inspire people. Kita inspire masyarakat dengan cerita luar biasa yang kita ada, insya-Allah. Masyarakat akan menerima, masyarakat akan berubah menjadi lebih sihat asbab cerita kita. Nampak tak? Luar biasanya kerjaya dengan Herbalife. Next. This is why Herbalife. Kenapa saya memilih Herbalife sebagai kehidupan saya, sebagai kerjaya saya sekarang. Dan yang best, saya boleh travel bersama dengan isteri saya di mana sahaja. Saya pergi ke Taiwan, saya pergi ke Singapura, saya pergi ke dalam negara, ke luar negara bersama. Ditaja sepenuhnya oleh Herbalife dan gunakan duit Herbalife. Dan Herbalife ni kalau pergi vacation ni sangat luar biasa. Di hotel 5 bintang yang the best hotel yang terbaik. Masa di Taiwan, hotel yang terbaik. Kami duduk di Shangri-La. The best hotel. Pada masa ni cuaca sangat sejuk. Suhu hampir ke 0 darjah Celsius. Tapi kami dapat melihat bangunan yang tertinggi di bangunan yang tertinggi, melihat menara yang tertinggi di Taiwan. Itu juga di Singapura. Menikmati kehidupan. Sekarang saya sudah bersara, saya tidak perlu lagi nak minta dengan sesiapa untuk bercuti. Dulu saya kena minta izin dengan bos untuk bercuti. Sedangkan cuti itu adalah hak saya. Yalah, tapi kerana kita bekerja, kita terikat dengan kerja. Tapi now, tidak terikat dengan siapa-siapa lagi. Herbalife business is your business. Kan? You be your own boss. Anda jadi bos kepada diri anda sendiri. Best tak? Boleh travel bila masa, insyaAllah selepas COVID kita pergi jalan-jalan sama-sama. Jalan-jalan, ceri, makan. Okey, jalan next. Okey. Best kan duduk dalam Herbalife. Dan do what you love. Dalam Herbalife kita boleh buat apa yang kita suka and love what you do. Ada orang dia suka duduk dekat nutrition club. Boleh enjoy dengan people, jumpa orang setiap hari. Yes, teruskan. Ada orang suka online macam saya, suka online.
suka main gadget, suka main Facebook, suka main Instagram, suka tengok YouTube, suka tengok TikTok. Do what you love. Tidak ada siapa yang menghalang. Suka mengaji, suka bantu orang, suka buat apa yang anda suka. Do what you love. Saya suka bersenam, saya suka kayuh basikal, saya suka aktiviti yang energetik, dan saya suka makan. Saya boleh teruskan aktiviti makan saya kerana saya tahu cara nak kawal turun dan naiknya berat badan. Sebab kita ada ilmu dan sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Do what you love. Okay, next. Jadi semoga anda pun jumpa kebahagiaan anda dalam Herbalife. Dan saya buat Herbalife sepenuh masa, sepenuh hati, dan saya tidak ada gaji. Saya lepaskan gaji saya dengan kerajaan. Isteri saya pun sama, melepaskan gaji dia dengan kerajaan. Dan kami tidak ada gaji. Tapi kerana saya percaya bahawa tak semua orang ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Rezeki Allah yang bagi. Bukan pada tangan manusia. Teruskan buat keputusan yang bijak untuk diri anda dan masa depan anda. Bantu lebih ramai orang duduk dalam platform Herbalife. Perkataan dia apa? Decide. Jika anda decide, anda tidak akan menyesal. Selfie gambar ini, tuliskan catatan pengalaman anda. InsyaAllah, Allah akan bukakan jalan untuk anda mencapai apa yang anda hajati. Okay, next. Kan? Dan boleh follow saya di semua media sosial, di Facebook, di Instagram, di IG, di blog. Type saja nama Nur Azman Mat Noh. Anda akan jumpa nama saya. Nur Azman ada banyak. Nur Azman Al-Banjari, Nur Azman Al-Maliki, Nur Azman Mat Noh. Gambar saya, ada baju Herbalife, ada label Herbalife. InsyaAllah boleh follow saya rapat dan boleh tengok lifestyle. Saya dalam industri lifestyle business. Anda pun sama. Share your lifestyle, share your business. Cari people, orang yang sama matlamat dan hala tuju dengan anda. Menikmati kehidupan anda setiap hari. Okay, next. Ini tugasan anda. Anda tulis, tak perlu ikut ni logo ni. Anda tulis saja apa yang anda belajar hari ni. 3 perkara yang anda belajar pada malam ini. Lepas ini terus tulis, jangan tangguh-tangguh. Tulis di Facebook, tulis di IG, buat video TikTok. Hari ni saya belajar apa dengan Ustaz Man. Bagi tahu nama anda, lokasi anda dan nama coach anda. InsyaAllah mungkin Action Team akan bagi hadiah kepada anda yang buat tugasan. Coach anda akan beri hadiah kepada ramai mana orang yang anda tag. Dan anda sendiri Allah akan bagi hadiah ramai mana orang yang akan follow anda. Jangan lupa tag saya sekali supaya kita sama-sama dapat mengembangkan manfaat kepada lebih ramai orang. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Next. Kita dah hampir ke penghujung. Inilah gambar saya. Saya mohon ampun dan maaf. Next. Kalau ada salah silap, yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang baik itu mungkin kelemahan saya yang akan saya perbaiki. Dan Alhamdulillah mohon doa daripada anda semua. Saya baru je naik kepada Get to 5. Get to 5 RO. Global Expansion Team. Belum lagi. Back. Okay. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya baru habis kualifikasi meal team. Saya dapat sepatutnya last cut 80,000 volume point untuk capai meal team 4,000 RO, 80,000 volume point supervisor. Tapi Alhamdulillah Allah bagi lebih, hampir mencapai kepada meal team 75. Dan saya target bulan depan, next month ataupun dalam waktu terdekat ini boleh pergi ke meal team 75 dengan 150,000 volume point supervisor, dan insyaAllah boleh terus ke president team dalam tahun 2021. Saya doakan anda semua mencapai apa yang anda hajati. Anda semua naik 1 pin, 2 pin, 3 pin. Tuliskan amin di ruang komen. Tampalkan logo ini, gambar ini dan angan-angan dan impian anda. Dan jangan beri orang ketawa dengan impian kita. Buktikan mereka yang ketawa itu bahawa impian kita akan jadi satu kenyataan. Saya doakan kejayaan anda. Dan berjumpa kita di puncak kejayaan. Cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Semoga amal ibadah kita diterima dalam bulan puasa nanti. Dan semoga kita cantik bergaya di bulan Syawal pada hari raya nanti insyaAllah. Jadi saya mohon sekali lagi ampun dan maaf kepada anda semua. Next. Dan terima kasih kepada Action Team kerana sudi menjemput. Yang baik adalah daripada Allah, yang kelemahan kekurangan
Kalau saya tersentuh anda adalah kelemahan daripada diri saya, dan saya kembalikan kepada action team, kepada MC kita yang luar biasa pada hari ini, iaitu Coach Jess. Keep it up, don't get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Coach Jess. Wow, teruja betul malam ini. Okey, siapa yang teruja malam ini? Anda teruja? Okey, terima kasih kepada Ustaz perkongsian yang panjang lebar malam ini. Semoga perkongsian Ustaz memberi manfaat kepada umat Islam kita semasa menjalani ibadat puasa. Apa yang anda dapat belajar dari Ustaz malam ni? Mesti anda dapat sesuatu yang amat luar biasa. Anda semua sudah catatkan apa yang dikongsi oleh Ustaz malam ni. Kalau ada, bagus. Sila amalkan bila berpuasa nanti. Semoga perkongsian Ustaz akan menjadi anda semua kekal sihat di bulan Ramadan, dan pasti anda boleh turunkan lagi berat badan di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Thank you. Thank you, thank you. Next. Okey. Kepada umat Islam kita yang sudah menjalani ibadat puasa bersama Nutrisi Herbalife, malam ini dia akan bagi sedikit penghargaan. Okey. Hasil result yang luar biasa semasa menjalani nutrisi bersama di bulan Ramadan. Okey, mempersilakan testimoni pertama kita. Persilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nini Musa, yang ini suami saya. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Ghani. Kami daripada Al-Falah Wellness Penaga Penang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, berkat menggunakan produk secara konsisten dan mendengar kata coach, saya berjaya turun sebanyak 8 kilo. Dan saya sebanyak 17 kilo. Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada coach kami, Coach Aida, sebab banyak membantu kami. Dan terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Allah, thank you Herbalife. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Nini Maslisa. Saya berumur 22 tahun dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Sebelum saya join Herbalife, saya mengalami masalah kegemukan, suka untuk bangun awal pagi dan kurang bertenaga. Setelah encik saya, iaitu mama saya sendiri, memperkenalkan coach bawah kepada saya telah mengubah gaya hidup saya yang lebih sihat dan mengamalkan nutrisi yang seimbang. Dengan itu, badan saya lebih sihat dan bertenaga. Bonus, saya dapat turun 10 kilo. Di bulan Ramadan, saya juga mengamalkan nutrisi yang seimbang. Dengan ini, badan saya tetap rasa cergas dan bertenaga walaupun saya berpuasa sepanjang hari. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua. Saya Latifah Abdul Latif dari Tanah Merah, Kelantan. Semenjak saya mengamalkan pemakanan nutrisi ini, saya sudah berjaya turun sebanyak 15 kg. Sebelum saya mengambil Herbalife, berat badan saya adalah 66 kg dan sekarang saya sudah capai 51 kg. Alhamdulillah. Sepanjang berpuasa tahun lepas, saya rasa sangat-sangat sehat, sangat-sangat cergas sepanjang hari. Alhamdulillah, dan ini merupakan tahun kedua buat saya dan keluarga saya, insya-Allah. Terima kasih kepada Coach Jess kerana telah berjaya membimbing saya untuk mencapai apa yang saya hajati selama ini. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Terima kasih kepada sharing malam ini daripada testimoni semua. Next. Okey, malam ini nampaknya masa tidak mengizinkan.
Okey, tengok kepada suppliers ini pada 17/4 2020 kita ada satu lagi event yang sangat luar biasa. Okey, itu dalam bahasa Malaysia STS. Perkongsian daripada million team kita Max Tank. Anda jangan lupa untuk menghadiri semua event ini. Terima kasih.